billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa'fir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Berkatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini hari Khamis. Dan pada hari ini kita dapat bersama untuk terus berkongsikan. Betul, ada kacau, ada bising sikit lah kat luar. Ada bunyi-bunyi luar apa sikit. Ya. Ni keadaannya bunyi kipas ni. Okey. Nah, kita mute kan lah ya. Ya. On the screen sekarang ni Haji Mazlan dari Kemunting, Puan Najah Nuriati, Sungai Buloh, dan Haji Husin. Okay, and then Kak Zawi kita. So yang lain tu semua menyuruh ya, tak ada nak berkongsi gambar lah. Okey, kita terus. Haji Amaran pun baru masuk. Haji Amaran kita ni dulu Langkawi, sekarang Shah Alam. Haji Husin lupa daripada mana ya, dia daripada Sungai Petani, Kedah. Sungai Petani. Sungai Petani ya. Okey, kita sudah pun memulakan rakaman. Jadi kita terus membuat perkongsian kepada ayat At-Taubah, ya, surah ke-9 ayat 31. Dia ada dua contoh dalam ayat 31 tu, iaitu ilahan dengan la ilaha. Bermakna ayat ni adalah ayat yang sama, dan semalam kita telah mula berkongsikan ayat yang pertama. Dia sebenarnya sebahagian je daripada ayat, iaitu potongan ya. Dan kita semalam berhenti di mana kita membetulkan penulisan tu ya, dan saya sekarang ni tunjukkan yang kita buat semalam atas menggunakan leksi logos tu. Kita boleh simpan dia ya untuk rujukan masa depan ya. Malam kita simpan, hari ini kita boleh guna pakai lagi sebagai rujukan ya. Tetapi kita tidak boleh membuat perubahan sebab dia simpanan tu adalah dalam bentuk image ya. Image dia tak boleh nak edit, dia tunjuk saja ya. Jadi kita pergi ke mana? Kita pergi biasa ke File Explorer ya, bawah ni File Explorer. Kita cari screenshot ya, screenshot. Screenshot boleh berlaku dalam Drive ataupun dalam Dropbox ya. So dalam sini saya ada simpan dalam Dropbox. Ada Drive tak? Tak ada ya. Yang ni ya. So bila saya tekan screenshot tu, semua yang saya simpan screenshot dulu, dia ada simpan kat sini lah. So yang semalam tu mana? Saya tukarkan dia punya file name tu mengikut apakah kalimah yang kita bahaskan semalam tu, iaitu wama umiru ya. Wama umiru tu dalam ayat keberapa? Ayat ke-31 surah At-Taubah. So kita tuliskan dia sebagai 9-31 ya. Sebab File Explorer ni file name dia tak boleh mengambil certain characters ya. Ada karakter yang biasa kita gunakan tu tak semestinya boleh digunakan bila kita menamakan file ya.
Colon tak boleh. So dia tak terima colon, saya tukarkan colon tu dengan dash saja ya. Jadi 9-31 bermakna surah At-Taubah ayat 31. Boleh besar tak ni? Boleh. Oh tak boleh ya. So tukar balik pada view dia mana? View. Select all. View kita buat dalam mode list lah. Okay, so kita nak tengok apa yang kita bincangkan semalam, tekan di sini sajalah, double click. Ya, so dia keluarlah apa yang kita bincangkan semalam, iaitu kita membincangkan kalimah umiru ni ya, umiru. Cuma sedikit saja masalahnya ialah keyboard ni tidak ada tanda panjang ya, tanda panjang untuk memanjangkan. Sepatutnya di sini ini penulisan dalam korpus tu yang perlu kita baiki. Yang ni yang kita cuba baiki sekarang. Di sini wow ni sepatutnya ditandakan dengan tanda panjang ya, sebab wow mat bertemu dengan huruf hamzah, dia mengambil mat jaiz munfasil ya. Tetapi keyboard ni dia tidak ada ya. Jadi tak dapat nak menggunakan keyboard untuk menunjukkan dia mat jaiz ya. Yang ada yang panjang hanya huruf alif yang ni je. Alif yang bertanda panjang di atas saja ada ya. Ya bertanda panjang pun tidak ada. So maknanya kalau mat jaiz melibatkan ya dan waw, mungkin terbantut sikitlah ya penulisan dia. Okey. Tapi ini image kita tak boleh buat apa ya, tak boleh nak baiki, so saya kena ambil balik yang original dia. Ini ditutup dan pergi balik ke korpus. Kita ambil balik ayat tu, iaitu yang ni lah. Okay. Copy dia kepada logos. Okay. So kita betulkan semula ya. Yes, ini original. Okay, so yang ni kita betulkan, taruh alif yang bertanda panjang. Umiru, yang ni tidak ada tanda, wow tidak dapat ditanda tanda panjang sebab tak ada tanda panjang dalam keyboard ni. So kita perbetulkan ni saja dengan meletak alif ziyadah illa liya'budu. Sekali lagi yang ni pun sama, ada dua cara ya nak membuat tu, sama ada kita gunakan keyboard ataupun kita copy saja pun boleh ya, sebab dia ialah karakter yang sama ya. Ilahan kita sudah perbetulkan semalam, taruhkan tanda, buangkan dulu alif di atas lam tu, letakkan tanda panjang di sini ya. Tanda panjang boleh dua kali, letakkan alif kecil. Letak satu lagi, ilahan wahidan. Semalam kita membincangkan tentang tajwid, iaitu tanwin bertemu dengan waw ya. Tanwin bertemu dengan waw. Bila tanwin bertemu dengan waw, alif ni digugurkan dalam bacaan ya. Dalam tulisan dia kena tulis, jangan gugurkan dalam tulisan, tak boleh. Tapi dalam bacaan kita gugurkan dia. Jadi tanwin ni terus kepada waw ya. So macam mana berlakunya mat jaiz tu ialah idgham ma'runah ialah baris kedua tanwin tu adalah mewakili nun yang sukun ya. Jadi nun sukun bertemu dengan
waw. So bila kita mengatakan tanwin bertemu dengan waw tu ialah yang sebenarnya ialah nun sukun yang di dalam baris kedua ni, ya. Baris kedua yang ni baris fathah lah. Baris kedua dalam fathah tu adalah nun sukun. Jadi nun yang sukun bertemu dengan waw, bermakna nun tu dimasukkan ke dalam waw. Ya, so apabila dia masuk, apa yang berlaku? Makhraj dan sifat nun tu, ya, dihilangkan, ya, dihilangkan, melainkan satu saja, iaitu sifat dengung. So bermakna sifat-sifat berlawanan bagi huruf nun tu semua adalah tidak dizahirkan, ya. Makhrajnya tidak dizahirkan. Sifat-sifat berlawanan yang 5 tu tidak juga dizahirkan. Hanya yang dizahirkan iaitu dikekalkan ialah huruf sifat dengung dia, ya, kerana huruf nun yang mati apabila menyebutnya tekanan udara dan suara dan udara tu dihantarkan ke rongga hidung. Ya, sebab nun sukun adalah huruf khaishum yang berlaku di rongga hidung yang menyebabkan bunyi dengung. Itu saja yang kekal, ya. Sifat-sifat yang dizahirkan di bahagian bahagian lidah dan mulut semua dihazafkan, ya. Itu yang maksud pengertian idgham ma'al ghunnah. Wahid, sekali lagi sekarang ni tanwin fathah bertemu dengan lam, ya. Tadi tanwin fathah bertemu dengan waw, ini membabitkan hukum idgham ma'al ghunnah. Sekarang ni yang ni pun idgham juga, ya, bermakna nun mati di dalam baris kedua kepada dal tu. Baris tanwin tu, baris kedua tu adalah nun yang mati, ya, nun sukun gitu, ya, bertemu dengan lam. So bila nun mati bertemu dengan lam, sekali lagi akan berlaku hukum idgham, ya, mana nun tu dimasukkan kepada lam, ya. Kenapa dia masuk kepada lam, ya? Sebab dia huruf yang berhampiran. So masa membacanya dia dimasukkan kepada lam, tetapi kali ini makhrajnya makhraj kepada nun sukun hilang. Sifat-sifat yang 5 iaitu sifat berlawanan pun hilang, iaitu dihazafkan, termasuk juga sifat dengung dia. So bermakna yang ni semua sifat, ya, tidak dinyatakan, ya. Tidak dinyatakan, bermakna bila mengambil dal ni seolah-olah nun tu habis hilang. Itu dia maksudnya idgham bila ghunnah, ya. Nun sukun di dalam baris kedua tu terus dihazafkan dalam sebutan. Makhrajnya tidak dinyatakan, keseluruhan sifat-sifat dia termasuk sifat khaishum dia, ya, sifat dengung dia pun juga tidak dinyatakan, dizahirkan, ya. Jadi seolah-olah nun tidak wujud di dalam ni. Sebab tu bila kita membaca, kita akan baca dengan apa? Da, ya. Da letak terus ke lam. Jadi dalla, tidak ada dengung, ya, tidak ada dengung. Itulah, ya. So bila nun yang sukun dimasukkan kepada lam, so lam ni perlu ditukarkan tandanya dengan meletakkan tasydid. Ya, itu dia. Jadi kerana apa dia tasydid? Kerana terdapat 2 huruf di dalam ni, iaitu huruf lam ni yang original dia huruf lam, kemudian huruf nun yang ada di dalam tanwin tu dimasukkan bersama kepada huruf lam, terdapatlah 2 huruf. Itulah yang dimasukkan dengan tanda tasydid, ya. Bila dia dimasukkan, nun tadi dihilangkan di dalam
sebutan sebab dia dah masuk, dia hilang. Ya. Jadi bila hilang, tidak lagi nun tu dizahirkan, tidak lagi dibunyikan walaupun dengung dia. Di sini tadi yang lain semua hilang, yang dihazafkan, tetapi sifat dengungnya dikekalkan. Tu je beza dia ya. Kedua-dua ni adalah idgham ya. Yang ini sifat dengung dikekalkan. Di sini sifat dengung kepada nun tu juga dihazafkan ya, digugurkan dalam bacaan. Jadi sini kita bunyi dengung dia hawa, hawa. Tu yang dengung tu kerana sifat dengung nun tu dikekalkan ya. Di sini tidak ada dengung, jadi dalla, dalla ya. Tidak ada nun langsung ya. Jadi sebab sifat dengung pun dihilangkan ya. Wahidallah. Okey. Dua harakat juga ya doktor. Panjang ni dua harakat juga. Mana ni? Bila tasydid bermakna dua harakat. Ngambil dalla tu ya, bukan di sini harakat dia, di sini ya. Lam yang tasydid tu. Kenapa dia dua harakat? Kerana ada dua huruf. Satu huruf nun, satu huruf lam. Satu huruf, satu harakat. Ya, jadi dua huruf bermakna dua harakat lah. Itulah kenapa kita baca dua harakat, kerana terdapat dua huruf yang ditandakan oleh tasydid tu ya. Kemudian bertemu dengan alif mad bertemu dengan hamzah. So alif ni dipanjangkan kerana dia sudah membabitkan hukum mad jaiz. Alif. Okay, alif keyboard dia ada boleh panjang ya. Yang lain tak ada. Yang dia ada alif saja yang tak ada panjang. So kita boleh tukarkan dia ya. Yang ni tukarkan kepada alif ni. Jadi dapatlah alif yang bertanda panjang kerana kita nak memanjangkan bunyi lam tadi ya. Yang panjang bukan bunyi alif. Alif tidak ada berbunyi. Yang bunyi ialah huruf sebelumnya yang berbaris atas tu la, kita panjangkan kepada 4 harakat. Ya, lepas tu barulah ambil hamzah yang berbaris kasrah. Ya, la ilah. Okey, yang ni kita perbetulkan kerana dia sama juga ya. Ilaha ni ialah sama dengan yang ni ya. Ilahan. Jadi kena betulkan dia lah. So kita buangkan alif tu dulu dan tulis dia semula dalam keadaan yang betul ya. Buat 2 kali. Lepas tu baru letakkan alif kecil tu selepas lam. Jadi ilaha. Tengok sini tuan, sini adalah ilaha yang mansub ya, baris atas. Di sini ilaha yang mansub ya. Okey. Kenapa sini ada bertanwin, sini tidak ada tanwin ya. Sedangkan kalimah tu adalah kalimah yang sama, iaitu ilahan ya mansub. Okey. Kerana sini berlaku kerana lam ni lah. Ya, lam ni. Lam tu yang dipanggil apa? Lam nafiyah lil jinsi. Ya, lam nafiyah lil jinsi. So, bila ada lam nafiyah lil jinsi, dia akan memansubkan isimnya. Ni isim kepada la tu ya. Memansubkan isimnya serta menghilangkan nakirah dia. Menghilangkan nakirah ya, maknanya dia tidak mengambil tanwin. Ya. Dia tidak dia sebenarnya nakirah tapi dia tidak bertanwin. Ya, okey. Okey, kalau kita kata hilangkan nakirah bukan, dia nakirah yang tidak bertanwin.
Macam tu. Dia masih lagi nakirah tapi tidak bertanwin. Yang ini nakirah yang bertanwin, ya, isim nakirah yang bertanwin. Di sini isim nakirah yang tidak bertanwin, ya, kerana peraturan kesan daripada la nafiah lil jins, ya. So bila dia ada isim, dia ada khabar dia, ya. Isim dan khabar dia la ni sama seperti inna, ya, seperti inna, iaitu isimnya yang mansub, kemudian khabarnya yang marfu. So bermakna huwa ni adalah khabar kepada la nafiah ni yang ber'irabkan marfu. Ya, satu mansub, isimnya yang mansub. Okey, dan khabarnya yang marfu, ya. So bermakna huwa tu memainkan dua peranan, ya. Dua peranan, iaitu dia juga mustasna kepada ilaha pada masa yang sama, dia juga khabar kepada la. Ila ialah adat hasrun, ya, kita boleh, dia boleh mengambil peranan sebagai adat istisna, kecuali, ataupun adat hasrun, kecuali juga, tapi dia konteks yang berbeza, ya. Okey. Bila khabar dia mubtada di sini di mana tu? Ini bukan mubtada, ya, ini ialah la nafiah, Oh, yang la. isim dan khabar. Bukan, ini bukan kes mubtada, ya. Khabar bukan hanya untuk mubtada. Khabar banyak kes, ya. Ada khabar kepada kana, ada khabar kepada inna, ada khabar kepada la ni, ya. Okey. So kalimah yang kita nak dikongsi dengan kita ialah ilahan dengan ilaha, ya, yang bermakna Tuhan, ya, Tuhan. Dia dalam ayat ni maksud dia wama, dan tidaklah, ya, ini adalah harfun nafiah juga, ya. Wama umiru, diperintahkan. Jadi tidaklah diperintahkan. Siapa yang diperintahkan tu ialah wa al-ziyadah ni, iaitu mereka, ya. So mereka ni, bila mereka diperintahkan, so dia memainkan peranan sebagai maf'ul, ya, iaitu maf'ulun bih kepada umiru, ya. Tetapi umiru adalah fi'il madhi majhul. Jadi bila dia fa'il madhi majhul, waw al-ziyadah ni sebagai maf'ul tadi juga mengambil peranan sebagai naib fa'il, ya. Mengambil peranan sebagai naib fa'il. Okey, kita savekan ni, ya, sebelum dia padam, ya. Okey, jadi bila kita sudah mengenal semua kalimah ni, okey, kita sambung. Wama umiru illa liya'budu, ya. So liya'budu ni adalah mustasna kepada illa lah, ya, kepada illa. Lam ini adalah lam ta'lil. Ya'budu daripada ya sampai ke wa li ziyadah tu adalah fi'il mudhari' mansub yang jamak dan mansub. Itu, ya, penerangan kepada ya'budu. Fi'il mudhari' maklum jamak yang mansub, ya. Ini adalah kalimah mansub ni, ya. Apa tanda mansub ialah waw li ziyadah ni lah. Ya, itu menunjukkan kalimah jamak yang mansub. Kalau jamak, ya,
Kalau singular, dia tidak ada waw alif, jadi dal ni dibaris ataskan. Itu kalau seorang, iaitu dia, ya, liya buddha, supaya dia menyembah. Itu kalau singular. Bila jamak tambahkan waw alif ziyadah ni, jadi dal walaupun original dia asal di baris atas, dia kena mengikut waw. Waw ni adalah waw mad, ya. Jadi kena tukarkan dia. Jadilah liya budu 2 harakat lah, ya. Tapi di sini sebenarnya bertemu dengan hamzah dia dah panjang kepada 4. Ya, liya budu ilahan wahida. Okey. Tuhan apakah pertalian wahidan dengan ilahan? Ialah ini mausuf, ini isim sifatnya, ya. Ini mausufnya, ini isim sifat. Sebab tu dia kedua-dua tu mengambil tanwin. Mausufnya mengambil tanwin baris atas dan diikuti dengan alif. Jadi isim sifat dia pun kena mengikutlah, ya. Dia ambil baris atas dengan alif, ya. 2 tanwin baris atas dan alif, ya. So wahidan adalah isim sifat kepada ilahan. Dalam konteks ini la tidaklah, ya, ilaha, tidaklah ada apa-apa Tuhan, ya, penafian secara menyeluruh. Itu dipanggilkan adat hasrun, melainkan dia Allah, ya. So semuanya telah dinafikan, ditolak, ya. Barulah diceritakan siapa. Itu dalam konteks dipanggilkan adat hasrun. Ha sim ro, ya. Ha baris atas, sim yang sukun, ro tanwin dhammah, hasrun. Okey. So kita seterusnya pergi ke ayat yang selepasnya. Okey, yang la ilaha illu dengan ni sama, ya, sebab dia satu ayat yang sama, ya. Cuma sambungan pada ayat tu ialah subhanahu, maha suci dia, iaitu Allah tu, amma adalah daripada 2 kalimah ainun dengan mim alif, ya. 2 kalimah digabung menjadi amma, ya. Maknanya an ialah dari ataupun tentang, ya. Ma tu isim mausul apa-apa, yusyrikun mereka mensyirikkan, ya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka syirikkan. Itu maknanya la ilah kita dah buat tadi, maknanya tiadalah apa-apa Tuhan, ya, mana-mana Tuhan melainkan dia Allah. Subhanahu, maha suci Allah itu, amma dari apa-apa yang mereka syirikkan, iaitu mereka sembah, ya. Ustaz, tanya. Amma tu, nun tu boleh dihazafkan, ya? Nun boleh hazafkan. Memang dia dah masuk di dalam nun, ya, dalam mim. Itu amma tu Amma ni adalah samalah kes dengan apa tadi, ya, idgham muka baru, ya, logos idgham ghunah, ya. Macam boleh jadi amma ialah so kita boleh pecahkan dia ni 2, ya. So asal dia ialah ain dengan nun yang sukun, ya. Ain dengan ma. Ma ni originally dia tidak ada tasydid, dia baris atas saja, ya, isim mausul. Jadi 2 kalimah ain dengan ma. So apa yang berlaku bila ain, nun yang sukun bertemu dengan mim yang baris atas. Jadi bila
ini berlaku lagi idgham ma'al ghunnah. So bila idgham ma'al ghunnah apa berlaku? Nun ni dimasukkan ke dalam mim. Jadi nun ni dihazafkan. Ya, dihazafkan. Maknanya dia dah masuk ke dalam ni, dia dihazafkan, so dia tidak lagi ditulis. Ya. Tidak lagi ditulis. Kemudian dalam mim tu terdapat dua huruf, iaitu nun yang sukun tadi dengan mim. So mim tu perlu tambahkan dengan tasydid, ditandakan dengan tasydid. Tu dia. Jadi amma, ya. So mana kalau kita nak tengok asal dia tadi, kita balik ke belakang. Ini maksud saya dia kita boleh apa ni? Ringkaskan lah maknanya kalau kita menulis biasa. Sorry, apa dia? Kalau macam kita tulis biasa kan boleh ringkaskan ke? Amma tu macam tu. Maksud boleh ringkas juga wajibul ghunnah. Apa dia? Dia jadi wajibul ghunnah. Ain asal nun Bila dia tajdid, dia jadi wajib ghunnah lah. ghunnah lah. Dia tasydid wajibul ghunnah lah. Wajib ghunnah tu apa maknanya? Wajib dia ghunnah. Wajib dia ghunnah lah, memang kena baca ghunnah pun. Wajib dia ghunnah. Ya. So kenapa dia wajib ghunnah? Kerana dua-dua huruf nun dengan mim yang digabungkan bersama tu adalah dua-dua tu huruf khusyum. Hukum terjadi. Huruf khusyum, mim pun huruf khusyum. Dua-dua khusyum lah tu. Ya. Dengan mim. Okey, soalan puan tadi apa dia ya? Boleh dihazafkan. Memang non dihazafkan ya. Dalam bacaan ni. Misalnya kita menulis kan Ustaz? Kalau kita menulis, boleh kita hazafkan nun begitu ke? Atau ada syarat lain? Ya, sebab dia dah dimasukkan dalam mim, jadi nun dia dihazafkan ya. Kita tak menyebut nun di sini, yang kita sebut ialah mim sahaja. Amma. Yang tinggal untuk nun tu apa dia? Dengungnya saja. Itu idgham ma'al. Dengung khusyum kita panggil ya. Yang dengung saja kita sebutkan dia. Makhraj dia dah hilang. So memang kita tak sebut nun tu. Yang kita sebut hanya dengung saja. Boleh? InsyaAllah. Maksudnya tuan di sini nun sakinah ni di sini dia apa ni dalam ni penulisan yang ada ni dia sepatutnya tanda sukun bulat tu nun sakinah lah. Maknanya tak ada bulat lah sepatutnya. Maknanya sebelum dia bergabung dia adalah nun sakinah. Nun kalau menyebut an saja tanpa ma, kita kena kena zahirkan ya makhraj dan sifat nun ni. Sifat nun. Kalau tidak ada ma, ya, okeylah menyebut an, itu kena izharkan dia 100%. Ya. So bermakna apa yang berlaku? Hujung lidah kita tu kita tekan pada makhraj nun, iaitu di langit-langit atas tu. Ya. Pada masa yang sama suara dan udara tu kita hantar dia kepada rongga hidung. Ya. So suara udara tu dia akan balik naik ke rongga hidung. So dia akan menzahirkan bunyi dengung sebab dia dah melalui rongga hidung. Ya.
Jadi bermakna an ni masa menyebut dia ada berapa sifat dia? Dia ada 6 ya sifat dia. 5 sifat berlawanan dia daripada huruf dia sebagai huruf al-lisan. Kemudian 1 sifat dengung kerana dia juga huruf al-khayshum. Ya. 5 sifat kepada sifat berlawanan dia sebagai huruf al-lisan tu sepatutnya kita sudah mengenal lah ya. Yang pertamanya sifat apa? Sifat jahar. Ya, dan yang keduanya dia sifat tawassut ya, tawassut yang sederhana. Yang ketiga dia sifat infitah. Ya, dan keempat sifat istifal ya, dan akhir sekali dia sifat izlaq ya, izlaq. Itu ada 5 sifat berlawanan tu, tambah lagi 1 sifat dengung ya, sebab dia juga terbabit dengan khayshum, al-khayshum. So ada 6 sifat tu ya. So itu kalau kita menyebut dia dalam keadaan sukun macam ni ya. Tetapi bila dia idghamkan, so semua yang tadi hilang, yang tinggal hanya 1 saja, iaitu dengung dia tu. Yang tu saja yang dikekalkan dalam amma ya. So maknanya dengung tu terdapat pada non khayshum tadi dengan juga mim ya, sebab mim pun untuk mengambil mim tu dia ada sifat mim, ada sifat dengung dia juga ya. Okey, 7:53. Okey, insya-Allah kita berhenti untuk kali ini. Tengok ayat tadi. Ya. Yushrikun ni mengambil bentuk apa? Tengok ya baris depan, asalnya ialah yushriku tanpa waw nun, sebab itulah fi'il mudhari' wazan keempat. Fi'il mudhari' maklum wazan keempat, kita boleh rujuk pada template ni. Apa keacuan dia? Yang ni yuf'ilu, yang ni ya. Tengok kolom H dia maklum ya, iaitu acuan yuf'ilu di sini ni ya. Kalau nak warnakannya, saya warnakan dengan warna pink. Ada tak pink? Ambil warna grey lah. Arabnya marfu. Sorry, sini ya. Dia maju Arab dia marfu kan. Arab dia marfu majul. Saya greykan tu ya. Itu acuan dia yuf'ilu. Apa dia? Dia marfu Arab marfu majul, dia jadi majul. Arab dia marfu lah. Betul. Mana tadi? Sini ya. So bila kaf baris depan marfu' lah tu. Arab dia marfu' lah. Ya. Ataupun ada imbuhan waw nun. Waw nun adalah imbuhan untuk marfu' yang jamak. Marfu' yang jamak lah. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok ya. Besok kita tadi ayat yang ke berapa? Besok kita sambung At-Taubah ayat 129 tu. Ya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu tu. Ya, untuk habiskan contoh-contoh di dalam surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.